Okey. Sebab perceraian ni kalau kita silap memilih jenis cerai yang sesuai, maka keinginan kita untuk bercerai di mahkamah tu berkemungkinan akan terbantut ataupun melalui proses yang agak panjang. Silap-silap hari bulan, perceraian tu mungkin akan di strike out. Maksudnya akan dibuang kes disebabkan oleh tiadanya kehadiran pihak sebelah. Pihak sebelah ni nak kisahlah, suami kah, isteri kah, selalu yang ada problem bila yang mau bercerai ni isteri lah. Macam suami ni dia very easy untuk divorce. Dia punya isteri setuju kan, dah setuju kan, datang kan, dah datang, dia boleh melafazkan cerai di mahkamah syariah. So, main point, perceraian tidak memerlukan persetujuan pihak sebelah. Tapi kalau ada persetujuan, itu adalah sebaik-baik proses di mahkamah. Okay? Whatever lah. Cerai kah, nafkah kah, muta'ah kah. Kalau ada persetujuan, itu merupakan satu understanding yang lebih baik lah orang cakap. Okay? Alright. Seterusnya kita mau cek sound lagi. Okay. Sorry, mana-mana yang berada dalam wall, tolong komen suara Uncle clear ke tidak. Sebab Uncle untuk TikTok ni baru setting. Kasih off dan kasih on balik. Okay, clear Uncle. Okay, thank you. Eti dari Negeri Sembilan cakap clear. Assalamualaikum Tuan, saya nak tanya dulu. Saya bayar peguam untuk kes hadanah, tapi kes itu tak menang dekat saya. Okey. Isunya ni begini. Bila kamu melantik peguam, kos membayar peguam itu bukan terletak kepada kemenangan. Okey. Kamu membayar peguam kerana diwakili. Sebenarnya seorang peguam, dah tahulah peguam yang lain. Biasanya kalau Uncle tidak menjanjikan kemenangan. Sebab lawyer ni dia bukan bomoh boleh tahu menang yang masa akan datang. Sebab benda tu future. Cuma kita boleh bagi tahu boleh menang berdasarkan experience yang terdahulu. Yang itu ialah biasa berlaku. Dia orang cakap boleh mengikut experience dah. Tapi kalau janji menang, wow, itu kira hebatlah, macam bomoh pula kan, hujung pak belalang, dia beritahu sudah dia menang. Okay? So, kalaulah isu dia cakap bayar rugi saja bayar, tapi kalah, itu biasa. Sebab kamu lantik peguam bukan pasal bayar peguam, bukan pasal mau menang sahaja. Menang dan kalah itu adalah keputusan hakim bicara. Mungkin kamu kalah disebabkan oleh fakta ataupun dokumen yang kurang memuaskan kepada hakim. Mungkin kamu punya saksi pun tidak sebaik mana untuk menyebelahi keputusan hakim terhadap kamu. Okey? Mak anak satu. Dia bagi nafkah isteri tapi suruh saya share dengan anak. Boleh ke tuntut nanti? Boleh. Tiada masalah. So, kamu kena buktikan yang duit suami bagi tidak cukup untuk isteri. Semata-mata ialah selalunya mama-mama ni, dia akan kesian mendahului anak dia, keperluan anak. So, kamu boleh declare lah yang kamu tidak diberikan nafkah. Duit yang diberikan cukup-cukup, tidak cukup pun untuk belanja anak. Kamu perlu buktikan. Kalau betul lah tidak cukup. Kalau sebenarnya cukup untuk anak tapi tidak cukup untuk kamu, juga kamu sebagai seorang isteri perlu membuktikan. Kenapa tidak cukup? Berapa yang cukup? Okay? Alright, Kota Merudu. Thank you orang Kota Merudu sebab join. Thank you orang Beaufort. Okay. Dia hilangkan emas kahwin saya. Dia pernah beli baru tapi dia gadai. Boleh tuntut? Boleh. Mana-mana suami yang menggadai harta isteri, kamu boleh membuat tuntutan ganti rugi perkahwinan. Okey? Maksudnya even kamu dalam perkahwinan ataupun selepas perceraian,
kamu perlu membuktikan gadaian tersebut. Ada kadang-kadang orang, dia mau filekan ke mahkamah tapi tiada bahan bukti. Itu yang selalu menjadi masalah. Dia cakap pakai air liur saja. Saksi pun tiada, dokumen pun tiada. So, kalau kategori macam itu memang susah untuk difilekan ke mahkamah. Okay? Alright, kita ada CP. Uncle, kalau duit suami cukup-cukup untuk anak tapi bekas isteri nak tambah lagi duit macam mana? Macam mana? Uncle, kalau duit suami cukup-cukup untuk anak tapi bekas isteri nak tambah lagi macam mana? Okey. Okey. Dalam isu ini, kita kena melihat kepada keperluan anak tersebut. Keperluan, bukan keinginan. Okey. Jadi, kalaulah si bekas isteri mau demand lebih, suruh saja dia tuntut di mahkamah syariah. Kamu just fight bahawasanya nafkah anak yang diberikan selama ini itu saja mengikut kemampuan. Dan kamu kena pertimbangkan keperluan. Janganlah sampai cakap, suami saya cuma mampu 100. Oh, tidak. Kalau begitu, pingsanlah anak-anak yang bapaknya syok-syok kahwin baru, padahal dia tidak mampu pun untuk kahwin, disebabkan anak pun tidak mampu mau bagi. Kita kena tengok minimum keperluan anak. Yang uncle fikirkan sekarang kebanyakan para hakim lah kan, kalau dia buat judgement, the minimum is 300 lah untuk satu anak. Itu minimum lah tu. Kalau pengalaman uncle lah. Sebab macam mana kita 300 tu orang cakap paling minimum lah. So siapa yang berhajat mau bagi satu orang anak tu di bawah 300, uncle rasa itu memang tidak wajar lah. Okay? So mana-mana bapa yang tahu sudah anda berduit, janganlah kahwin. Bagus kamu carilah pendapatan yang mampu mau bayar anak dan mampu mau kasih belanja isteri baru. Itu uncle punya advice. Sebab kewajipan membayar nafkah anak itu lebih wajib berbanding untuk kamu kahwin baru. Itu dia punya, orang cakap, perbandingan. Okay? Facebook ni macam mana pula? Stop sendiri. Macam juga ada Okay. Okay, uncle mau baca lagi ni. Uncle, kalau suami menghilangkan selama hampir 2 tahun tanpa nafkah, lost contact, Putri Garam, okay. Suami tak bagi nafkah zahir selama 6 bulan terakhir. Nafkah batin dekat 2 tahun. Berdosa ke kalau saya minta dilepaskan? Manalah berdosa. Sudah dia nak bagi nafkah batin, nafkah zahir. So, itu kamu layak untuk membuat tuntutan perceraian di mahkamah. Yang berdosa tu suami. Winnie Dikois. Waalaikumsalam. Saya baru cerai dengan suami. And then sekarang dalam tempo edah 2 bulan lagi. Okay. Itu statement. Soalan belum dibagi. Uncle, kalau anak tidak sah taraf, kalau suami isteri bercerai, anak hak kepada siapa? Kepada si ibu kandung dan keluarga ibu kandung. Bapa tu tidak akan dapat. Syafika, adakah bantuan untuk isteri yang sudah bercerai bagi menyara anak-anak sebab bekas suami tak bagi nafkah pada anaknya? Tiadalah, paling-paling bantuan lah. Bantuan kerajaan kah itu uncle pun tidak pasti. Tapi kamu sebagai ibu boleh membuat tuntutan nafkah anak dan tunggakan nafkah anak kepada bapa kandung anak tersebut. Faham? Buat tuntutan di mana? Mahkamah Syariah. Wawa. Uncle, kalau nafkah dari tahun 2018 hingga 2021, boleh dituntutkan sebab bekas suami tidak pernah beri nafkah? Boleh. Itu namanya di dalam mahkamah kita panggil tunggakan nafkah. Okey? Tunggakan nafkah memang boleh tuntut.
Nafkah pun banyak culas. Keperluan anak boleh banyak isteri yang tanggung. Dah macam hidup tanpa suami. Okey. Please bagi uncle soalan, bukan bagi statement. Uncle pun tak tahu mau jawab macam mana kalau curhat. Okey. Nafkah edah dan nafkah belanja anak-anak bekas suami tak bagi. Jadi macam mana saya boleh tuntut? Tuntutlah di mahkamah syariah. Okey. Pertama, tuntut nafkah edah. Kedua, kamu boleh tuntut nafkah anak. Lepas tu boleh tuntut lagi tunggakan nafkah anak berapa bulan yang bekas suami tidak bagi. Okey. Soalan seterusnya, Misha, kalau dia cakap pasti dia akan sebut nafkah wajib tu 4 je, yang lain-lain tidak perlu. Itu dia cakap, mahkamah cakap lain. So, kalau kamu mau ikut cakap laki kamu, rugilah kamu. Refer kepada mahkamah. Okey? Kita ada Brandon. Uncle, kalau isteri pernah curang dan jika saya minta untuk bercerai, anak saya dapat ke? Okey. Isu bercerai dengan anak berbeza. Okey, dalam kes isteri curang, dia tidak semestinya tidak dapat hak jagaan anak. Jadi, kalau kamu mau dapat hak jagaan anak sebagai bapa kandung, kamu perlu buktikan di mahkamah kamu lebih kompeten ataupun kamu lebih layak menjaga anak berbanding si ibu. Sebab di dalam undang-undang, hak penjagaan anak ni priority kepada mother, kepada mama. Terutamanya anak lelaki yang di bawah 7 tahun dan anak perempuan di bawah 9 tahun. Priority, bukan wajib. Keutamaan memang kepada ibu kandung. Sebab kalau kita tengok Seksyen 82, even di mana-mana negeri pun, hak penjagaan anak, keutamaan adalah kepada ibu. Kedua siapa? Nenek sebelah ibu. Ketiga siapa? Baru si bapa. Keempat siapa? Baru nenek sebelah bapa. Bayangkan, kenapa undang-undang tu tulis bapa nombor 3, bukan nombor 2. Tapi mama nombor 1, nenek sebelah mama nombor 2, bapa nombor 3. So, chances untuk bapa dapat tu memang agak tipis. Okey, kecualilah kamu boleh membuktikan kalau anak ni tinggal dengan mama dia, habislah, tiada harapan. Maksudnya, teruklah anak tu. Yang itu, bapa ada harapan. Okey? Bukan uncle cakap, bapa tidak boleh dapat. Banyak je bapa dapat hak penjagaan anak. Tapi perlu membuktikan yang anak ni lebih baik tinggal dengan bapa berbanding dengan ibu kandung. Okey? Alright, apa lagi seterusnya ni? Uncle, okey, anak berumur 2 tahun perempuan. Yang itu memang keutamaan semasi mama lah. Tapi, jangan putus asa, Brandon. Kamu boleh gunakan peguam untuk mendapatkan hak penjagaan dengan membuktikan tingkah laku mama budak tu yang tidak baik lah. Okey? Tapi perlu dibuktikan. Ana Liana, Waalaikumsalam, Misha. Tak dapat tulis panjang, saya boleh tuntut ke di mahkamah untuk semua tu? Boleh. Whatever kamu boleh tuntut di mahkamah syariah. Alright? Assalamualaikum, Uncle. Kalau sudah 3 bulan tiada nafkah batin, boleh tuntut cerai ke tu? 3 bulan kurang lagi. Tunggu 4 bulan. Kalau 4 bulan tiada nafkah batin berturut-turut, kamu boleh tuntut cerai taklik. Macam mana cara taklik ni? Boleh cek kamu punya sijil nikah. Ada taklik suami di dalam sijil nikah tersebut. Ramai ni Uncle mau bagi petua lagi. Apakah syarat cerai taklik? Cek sijil nikah masing-masing. Bolehlah selongkar kamu punya sijil nikah, baca baik-baik. Suami bertaklik seandainya aku tidak bermuasyarah selama 4 bulan. Berturut-turut. Jika isteri saya merepot ataupun melaporkan kepada qadi ataupun hakim syar'i, maka dia boleh jatuh talak. Macam itulah. Kan? Bacalah tu ikrar si suami itu. Itulah alasan untuk cerai taklik. Okey, Zira. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya soal tentang kawan saya. Dia dulu pernah kahwin kampung dan mempunyai anak pada masa sekarang.
Okey. Panjangnya. Kampung dan mempunyai anak pada masa sekarang, budak itu dibawa lari ke Sarawak dari 2012. Bapa tersebut tidak peduli budak itu dan diberikan oleh orang lain yang menjaga sehingga besar. Adakah si ibu dia ada hak untuk ambil budak itu? Kerana keluarga yang membesarkan itu sudah lama jaga dia dari kecil, jadi soalnya si ibu ada hakkah mau ambil budak balik? Yes, ada. Ibu sentiasa ada hak. Okay, fight for it. Ibu kandung ada hak. Melainkanlah si ibu tu terlibat dengan jenayah. Okay. Walaupun sudah lama, tapi si ibu masih boleh membuat tuntutan. Tidak masalah. Okay. Alright, apa si Putri Garang? Apa ya yang saya boleh tuntut untuk suami yang menghilangkan tu uncle? Okey, yang pertama, kalau kamu nak mau sudah dia jadi apa nama dia ni? Suami kamu, kamu boleh minta cerai. Itu jalan yang orang cakap paling ringkas lah. Kalau kamu mau tuntut nafkah kamu mau tuntut nafkah anak kamu pun boleh. Tiada masalah. Macam mana mau tuntut uncle? Dia di mana berada pun saya tidak tahu. Boleh. Kita di mahkamah ni boleh tuntut walaupun sebelah pihak. Kita ada Section 121, iaitu perbicaraan sebelah pihak. Boleh je buat tuntutan. Kita ada perintah mahkamah. Okey? Syahira, uncle, mahkamah dipaparkah? Sebab saya macam pernah tengok. Okey, uncle memang akan round satu Sabah. Papar, Beaufort, Keningau, KK, KB, Kudat, Sandakan, Tawau. LD. Semua uncle round. Don't worry. Okay. So, berkemungkinan kamu akan nampak uncle di semua mahkamah syariah di Sabah. Okay. Ana Liana nak tanya Ustaz macam mana pelah kalau ku dah ada anak baru nak daftar nikah. Wow. Boleh saja daftar nikah. Kalau memang kamu ada nikah. Kalau tiada nikah, kena bernikah. So, anak itu dianggap anak tidak bernasab kepada bapaknya. Kalau bekas isteri tak nak bagi kerjasama untuk ambil anak, boleh file mahkamah ke? Boleh. Jika kamu sudah bercerai, let's say si bekas isteri tidak mau kasih jumpa kepada anak kamu. Kamu boleh membuat tuntutan hak jagaan anak ataupun hak melawat anak di mahkamah syariah. Okay? Itu adalah advice kepada bapa-bapa yang baru bercerai, yang bininya ini balas dendam, nak mau kasih jumpa anak, nak mau kasih video call anak, nak mau kasih telefon anak, kamu boleh membuat tuntutan di mahkamah syariah. Okey. Ros Merah, Assalamualaikum. Mau tanya, kalau yang sudah berkahwin 8 tahun, belum daftar surat kahwin, apa perlu buat? Sebab ada surat kampung je. Kamu perlu membuat pengesahan nikah di mahkamah syariah. Kamu perlu membuat pengesahan di negeri yang kamu bernikah. Contoh, kamu bernikah di Sabah, kena buat pengesahan di Sabah. Kamu bernikah kampung di Sarawak, kena buat di Sarawak. Kamu membuat nikah kampung di Semenanjung, so kena buat di Semenanjung. Okey? Faham Puan Ros Merah? Okey, Winnie, kalau tuntut nafkah edah sama nafkah tunggakan selama setahun dan nafkah anak-anak, kena perlu peguamkah? Sebaik-baiknya, apa kes di mahkamah? Bagus kamu lantik peguam. Kenapa? Sebab peguam tu lebih arif terhadap undang-undang. Kalau kamu membuat tuntutan sendiri, tanpa ada pengetahuan yang mendalam, pasal itulah tuntutan kamu tu bikin kecewa. Sebenarnya belanja anak kamu ni, ini contoh lah kan. Kamu belanja anak kamu 1 bulan mau 1,000. Oleh kerana kamu ni tiada pengetahuan dalam mau tuntut nafkah anak. So kamu pun tak tahu macam mana mau tepilkan bil yang sepatutnya, bukti yang sepatutnya. Las-las mahkamah kasih perintah 300. Punyalah sia-sia. Perbelanjaan sebenar 1,000. Tapi oleh kerana kamu ni tidak tahu undang-undang, tak tahu macam mana mau kasih bukti, jadi hakim akan putuskan
300. Disebabkan oleh kecuaian kamu dalam melampirkan bukti-bukti dokumen yang membuktikan perbelanjaan 1,000 tersebut. So, benda-benda beginilah yang menyebabkan mulut-mulut yang tak bagus tu cakap mahkamah tak adil lah. Mahkamah ni apalah. Sedangkan kamu yang tak pandai. Hakim akan membuat keputusan berdasarkan apa yang dia nampak dan apa yang dia dapat daripada dokumen. Manalah dia tahu berapa keperluan yang sebenar kalau kamu tidak membuktikan. So, peguam adalah orang yang terbaik untuk kamu lantik supaya membantu kamu untuk membuat tuntutan yang sebenar. Okey? Okey, kita ada Mimi AJ. Thank you for join. Lepas tu, kalau tuntut, apa lagi ni? Okey, itu Uncle sudah jawab. Okey, seterusnya. Ada kawan saya tu, dia belum lagi mendaftar, tapi dia dah ada anak 1. Okey, soalan dia apa? Assalamualaikum Uncle. Waalaikumsalam. Bolehkah kalau bekas suami tinggal di KL tapi saya di Sabah, mohon cerai di Sabah? Boleh. Okey, ini Uncle mau beritahu. Kamu boleh membuat tuntutan apa-apa saja di mahkamah berdasarkan 2 keadaan. Pertama adalah di mana kamu bermastautin. Maksudnya tempat tinggal kamu sekarang lah. Even kamu orang Sabah, tapi kamu tinggal di Semenanjung atau di Sarawak, kamu boleh buka file di Sarawak atau di Semenanjung. Di mana kamu tinggal sekarang. Itu kita panggil dalam undang-undang bermastautin. Ada yang satu lagi, kamu boleh buka file di mana kamu bermukim. Bermukim ni dia di mana tempat kelahiran. Tapi kebiasaan mahkamah melihat di mana alamat IC kamu. So, kamu boleh membuka file di 2 tempat tersebut. Contohlah IC kamu Sabahan, tapi kamu bermastautin di Selangor. So, kamu boleh buka di 2 negeri ni. Selangor boleh, Sabah pun boleh. Faham ah? Alright, kita ada si Ila Rashid DT ya. Waalaikumsalam, selamat malam. Okey. Okey, si Brandon, bagaimana kalau dia pernah keluar tanpa saya benarkan dan melayan saya seperti bukan seorang suami? Yang ini susah untuk dibuktikan, Mbak Brandon. Pasal layan tak layan ni, setiap orang kan layanan dia berbeza, Pak. Lain persepsi. Jadi benda-benda begini ni kalau kau buktikan di mahkamah, dia macam kurang kick lah. Uncle terus terang. Sama bukan seorang, sebab penerimaan layanan ni dia berbeza-beza setiap pasangan. Jadi kalau itu saja alasan kau cakap dia pernah keluar tanpa saya benarkan. Memang kebanyakan pasangan, dorang keluar tanpa dibenarkan. Contoh pergi kerja, manalah setiap kali mau minta kebenaran. Contoh mau pergi beli barang di Speedmart depan rumah, mau minta kebenaran. Aduh, lapar tu anak, mau tunggu kamu sampai rumah, memang dah lah. So, benda-benda koman ni, lain lah kalau kau cakap dia keluar bercuti tanpa kebenaran kau. Itu iya. Itu satu orang cakap yang kira nusyus lah. Kan? Tapi kalau yang koman setakat dia mau pergi rumah mama, dia mau minta kebenaran kau, memang sewajarnya minta. Tapi tidak minta kebenaran pun, dia bukan pergi tempat yang orang cakap berpoya-poya. So, benda ni very subjektif lah. Kita kena tahu juga mau dakwa isteri tu macam mana. Kalau yang terlampau koman tu, tidak diambil kisah sangat juga. Alright, apa tindakan saya boleh ambil? Okey, kamu bolehlah ambil tindakan isteri kembali taat, isteri nusyus. Kalau belum bercerai lah. Kalau sudah bercerai itu buktikanlah yang kamu lebih baik menjaga anak, tahu pasal anak. Okey, macam itu. Tapi paling bagus kamu dapatkan hikmat nasihat peguam directly untuk kau punya case. Putri Garam, okay, thank you sebab faham. Forever Lia.
Terima kasih penjelasan Uncle. Sama-sama. Suami banyak abaikan tanggungjawab. Susah bagi kerjasama, beli, ajak perang, pergi kaunseling. Boleh ke terus rujuk mahkamah? Beginilah. Mana-mana suami isteri punya hubungan yang tak baik tu, Uncle advice, janganlah sikit-sikit bercerai lah. Kalau boleh slow talk dulu. Kalau slow talk pun tidak jalan, gunakan orang tengah. Orang tengah ni mungkin mama mentua, bapa mentua, ipar-ipar. Pun tidak jalan, baru pergi pejabat agama. Okey? Pejabat agama pun tidak jalan, dia tidak mau hadir. Yang ini boleh sudah kamu bercerai. Sebab apa? Usaha demi usaha demi usaha. Kalau tiada juga jalan penghujung, barulah kamu memilih kepada perceraian. Jangan bercerai sewenang-wenangnya tanpa ada usaha untuk membaik pulih. Sebab apa? Kawin cerai bila mau habis. Kan? Sebelum kita mau blame orang, kita muhasabah lo diri sendiri. Sebab we are not, apa orang cakap, angel. So, kita pun ada mungkin silap kita. Sebelum kita mau blame orang, kita cek dulu diri kita. Mungkin kita pun ada salah. So, kita try untuk slow talk. Mungkin sebelum kita mau ubah orang, pasangan kita ubah dulu kita punya diri. Okay? Sebelum, yalah, manusia ni memang suka blame lah. Actually, itulah punca pergaduhan yang sampai menyebabkan perceraian. Sebab kadang-kadang dia tak sedar yang dia pun buat salah. Dia asyik blame orang saja. Jadi benda-benda beginilah yang kadang-kadang bikin fed up pasangan ni. Tak kisahlah suami kah atau isteri. So, better kita discuss sampai benda ni clear. Kalau miskomunikasi, maka perceraian akan berlaku. Okay? Alright. Oh, macam tu. Analiana. Ya, macam tu lah tu. Kalau bekas isteri tak nak bagi kerjasama, bagi jaga anak, lepas tu keluarga isteri masuk campur, marah-marah. So, kalau itulah solution dia, Uncle advise kamu membuat tuntutan hak lawatan ataupun hak penjagaan anak di Mahkamah Syariah. Kita buat tuntutan undang-undang. Actually, family nak boleh ikut campur pun. Hak penjagaan anak ni anda dua saja. Okay? Tapi actually, kita nak beli blame juga nenek dia lah. Sebab nenek dia pun ada hak tau. Jadi kita based on begitu dulu lah. Okay? Sepatutnya kita beli bincang cara baik lah. Kawin di Thai tapi tidak daftar di sini. Taraf anak macam mana? Dan sekarang saya dapat tahu isteri dah kawin lain. Hah? Kawin di Thai tapi tidak daftar di sini. Taraf anak macam mana? Dan sekarang saya dapat tahu isteri dah kawin lain. Orang yang kawin Thailand sama serupa macam tak kawin kalau tak berdaftar di Malaysia. Memang dari segi hukum halal lah. Kan? Sebab itu pun kita mau cek. Betul kan tak halal dia tu? Kadang-kadang sedikit ada yang bohong. Ada yang betul. So kalau yang betul tu, dia tidak hak di Malaysia selagi mana dia tidak mendaftarkan pernikahan Thailandnya di Malaysia. Okay? So, Uncle advice kena buat daftar nikah tersebut. Okay, sah atau tidak hanya hakim bicara saja yang boleh menetapkan. Kamu daftarlah dulu sama ada disahkan. Sebab experience Uncle, ada yang tidak sah. Disebabkan surat konsulat dia itu palsu. Okay? Rania, bukti dia dari segi apa tu Ustaz? Ini tanya bukti tiba-tiba apa soalan Uncle pun tak faham. Eddie, Waalaikumsalam Uncle. Alright, thank you sebab join Eddie. Siapa yang bagi bunga ros? Azira, thank you Azira sebab bagi bunga. Ini siapa lagi ni? Alright. Mark Yus. Terima kasih Uncle dengan penjelasan sama-sama. Kita ada Nur Sufi. Kalau tidak hadir ke mahkamah kali keberapa waran tangkap akan dikeluarkan ya Uncle? Selalunya waran tangkap ni depends on hakim. Ada kadang-kadang hakim dia akan keluarkan waran tangkap pada sebutan yang kedua. Bila dia sakit hati, dia tengok macam kurang ajar saya yang dah hadir ni kan. Macam tidak menghormati mahkamah.
So dia akan keluar waran tangkap. Ada hakim yang sabar mungkin sebutan ketiga baru keluar waran tangkap lah. Ada hakim yang terus directly sebutan pertama tiada, dia terus suruh waran tangkap. Ada. So dia bergantung kepada hakim bicara tersebut. Dia tidak sama. Uncle, kalau guna hikmat Uncle, berapa bayaran? Itu kena PM sendiri kepada peguam yang kamu lantik. Okay? Ramarah. Susah mau sebut. Waalaikumsalam. Misha, terima kasih pencerahan yang sama-sama. Assalamualaikum. Nak tanya, saya kan naik mahkamah syariah 15 bulan 8. Tiada husband, tiada datang. Boleh? Halo. Uncle pun tak tahu apa case. Tiba-tiba kau cakap naik mahkamah. Macam mana Uncle mau komen lah? Kalau ada lawyer, okey lah. Dia mungkin pandai lah untuk mohon perbicaraan sebelah pihak. Kalau tiada lawyer tu yang masalah. Marwan, Uncle, harta dan segala peninggalan suami, siapa yang berhak untuk mendapat manfaat? Ada isteri dan anak-anak? Yes. Yang akan dapat manfaat daripada harta. Contohnya yang meninggal ni suami. Yang confirm dapat ibu bapa dia, isteri dan anak-anak. Itulah yang akan dapat. Mengikut hukum faraid. Okay. Thank you. Nur Sufi, welcome. Siapa lagi ni? Ada soalan seterusnya. Okay. Kita ada siapa? Lina. Waalaikumsalam, Uncle. Maksud saya tuntut fasah. Okay. Tuntut fasah. Apa soalan dia tadi ya? Tuntut fasah. Assalamualaikum. Tanya, saya nak naik. Okey, Uncle nasihatkan Puan Nurul, kamu lantik peguam kalau dalam fasah tiada kehadiran suami. Okey? Sebab kalau ada lawyer ni, dia boleh susun nanti kamu punya suruh buat cari saksi. Okey? Dia boleh mohon untuk bicara sebelah pihak. Okey? Mungkin lawyer tu boleh buat keterangan bertulis, memudahkan saksi-saksi yang bakal hadir. Okey? So, kita ada Mimi Yana Rich. Waalaikumsalam. Okey? Okey, Alhamdulillah. Uncle tunggu lagi 5 minutes. Kalau belum ada soalan, mungkin insyaAllah kita akan mengakhiri sisi live kita. Thank you Mia Raikal. Join Uncle punya live dari Sampurna. Macam mana seorang Uncle di Sampurna? Jelaskah? Clearkah orang Sampurna? Apa soalan? Si Ila Rashid. Tuan, mau tanya, kalau sudah kita selesai kes pasar, jadi besok baru disuruh ambil surat perintah, mahkamah adakah saya... cepatnya ambil perintah. Perlu naik mahkamah lagi lepas tu? Yes. Kalau kamu diarahkan untuk ambil perintah, ambillah perintah. Sebab perintah tu adalah tiket untuk kamu buat sijil cerai. Bagi kes cerai fasah lah. Tapi biasanya perintah ni diambil masa seminggu. Ada mahkamah tu minta 14 hari. Tapi kalau dia cakap datang besok, kira okey lah tu. Kira luck lah kamu tu. Cepat siap dia punya perintah. Biasanya perintah ni diambil masa 2-3 hari. Mostly bukan 2-3 hari lah. Seminggu ada. Ada yang minta sampai 14 hari. Pernah Uncle kena bagi berbulan. Okey, kita ada Diana. Assalamualaikum Uncle. Kes pengesahan sah rujuk ni. Tahun ni tahun kedua tak settle lagi. Malas dah. Kalau macam gitu pengesahan rujuk. Better kamu lantiklah peguam. Okey? Sebab Uncle pun tak tahu juga macam mana kamu punya cerita. Sama ada kes kamu tu delay sebab dokumen kah? Sebab mahkamah lupa bagi tarikh kah? Sebab PKP kah dulu? So, Uncle advice carilah lawyer. Malas dah mau datang, tak settle-settle. Kalau kamu tak kasih settle, so kes rujuk tu dianggap hanging lah. Tiada keputusan. Okey? Sudah ada sijil cerai sudah. Kalau sudah ada sijil cerai, so keputusan rujuk tu kalau kamu tidak urus, tiadalah. Kamu dianggap bercerai lah. Itu je. Tapi kalau kes rujuk tu selesai, kamu adalah keputusan sama ada rujuk kamu tu berlaku ataupun tidak. Okey?
Hakim bingung mau putuskan, Bah Uncle. Bah lantik lah Bapak Guam, oke? Forever Ju. Oke, thank you Uncle. Lain masa saya join lagi. Semoga dipermudahkan urusan dunia akhirat. Amin. Mimi Yana Rich, mohon pencerahan sikit. Mohon nafkah edah juga. Muta harus ada peguam ke Uncle. Thank you. Better. Kalau muta'ah, better ada peguam. Kalau nafkah edah ni, actually, tiada peguam pun boleh buat. Cuma akan kecewa bila keinginan tu tak dapat. Sebab apa? Nafkah ni perlu dibuktikan melalui keperluan. Kadang-kadang wanita ni ataupun isteri ni, dia suka buat satu permintaan tanpa ada bukti. Contoh, saya mau minta nafkah 1,000. Bolehkah kamu buktikan perbelanjaan 1,000 itu adalah keperluan asas kamu? Itu bah dia punya cerita. Kalau uncle tanya kamu, mesti kamu dah pandai mau jawab. Iya kan? Macam mana tuh? Saya belanja berapa sejak? Banyak yang kamu dah perasan. Kebanyakan yang uncle ambil cash. Kebanyakan dorang tak tahu benda tu boleh dimasukkan sebagai nafkah. Banyak yang dorang tidak tahu. Yang dorang tahu mungkin untuk mau beli makanan kali kah, lepas tu mau beli makeup lah. Kalau itu, mana ada orang beli makeup tiap-tiap bulan kan? Kadang-kadang baju pun 3 bulan 1 kali. Itu yang dorang bingung mau kasih bukti itu. So, kalau ada peguam, dia akan beritahu, ini bil kasih masuk, ini bil kasih masuk. Jadi senang lah kamu. Silap-silap bukan lagi 1,000. Mungkin kamu berbelanja 2,000. Sebab yang kamu perasan, gaji 3,000 pun habis. Gaji 4,000 pun habis. So, di sana lagi kita mau cek, adakah itu keperluan atau kehendak? Itu lagi lah, itu kerja peguam lah. Kan? Alright, clear uncle. Okay, thank you. Duit petrol boleh klaim juga ke? Itu isunya memang boleh. Kan? Sebab itu keperluan, bah. Petrol ni contoh lah. Kamu boleh anggap itu keperluan kamu. Mau balik rumah, mau pergi tempat kerja. Okay? Macam sudah phone. Phone pun keperluan. Bil elektrik, bil air, itu pun keperluan. Bayar rumah sewa pun keperluan. Bayar maintenance pun keperluan. So, kalau tidak dibayar rumah, di mana mau tinggal? Sabun mandi, shampoo, itu keperluan asas. Colgate. Banyak orang terlepas pandang. Sebab dorang tidak tahu. Okay? Macam beli beras apa semua tu. Itu pun keperluan. Kan? Banyak sangat keperluan yang kamu tidak tahu. Okay? Alright. Makin uncle mau ending, makin ada pula. Mau tanya uncle, biasanya kes cerai fasa, berapa lama temponya baru selesai? Selepas bicara bersama saksi, ada keputusan bercerai sudahkah? Okey, dia normal lah. Kalau kes fasa ni, dia normal standard time dia 6 bulan. Tapi boleh pendek sebab uncle pernah buat record, kes uncle 3 bulan selesai. Dia mengikut mahkamah. Mahkamah yang banyak klien memang berbulan lah. Mahkamah yang kurang klien, yang macam uncle cakap tadi lah, 3 bulan boleh dapat, kan? 2 bulan lebih boleh dapat. Dia bergantung. Dia tengok kes lagi. Kes tu berlawan, tidak berlawan. So, dia tidak ada standard time. Standard time mahkamah 6 bulan lah. Daripada daftar kes, penyampaian saman, sebutan pertama, sebutan kedua, sebutan ketiga, bicara, keputusan. Itu standard lah. Okay, Eva, anda apa lambat join? Besok masih ada. Okay? Alright. Okay. Banyak juga ni. Jadi keperluan tu maksudnya kena simpanlah semua risit pembelian petrol, makan dan lain-lain. Iya, betul. Macam mana kamu mau membuktikan kau punya belanja tu 500 kalau tiada bukti? Dah kan pakai air liur, manalah orang percaya. Melainkanlah kau cakap, ini sayur saya tiada bil sebab beli RM2. Itu orang percayalah. Sebab kita memang biasa beli sayur tu RM2. Kan? RM2, RM3. Kalau beli supermarket mahal sikit, macam itulah. Kalau beli supermarket confirm ada bil. Selalu yang di pasar ni yang tiada bil atau kita makan di restoran.
Manalah kita minta bil kalau yang restoran kedai mamak apa kan. Jarang minta bil. So itu standard lah, kita sudah tahu nasi lemak berapa ringgit, air satu gelas berapa. Kau boleh kira lah congak. Tapi perlu didetailkan. Dia simpan risit nih, at least lah orang cakap 3 bulan pun memadai. 4 bulan lagi bagus. Sebab kita moto average dia setiap bulan tuh, Pak. Sebab bulan pertama punya belanja tidak akan sama bulan kedua dan bulan ketiga. So kita akan ambil purata. Oke. So kalau dapat 4 bulan pun cantik sudah untuk dibawa ke mahkamah syariah. Oke. So thank you for join Uncle punya live pada malam nih. Support Uncle punya live dan kamu pun sudah dapat ilmu perkongsian kita nih, jangan lupa mau share dengan kawan-kawan, dengan family, supaya kita punya amal jariah nih berpanjangan. Oke? Sebab ada 3 pahala kita yang akan terus mengalir. Salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. So, Uncle buat platform ni adalah supaya Uncle boleh bantu untuk kita explain benda yang kadang-kadang orang tidak faham. Okay? So, mana yang sudah faham dalam live ni, tolonglah share. Okay? Begitulah kita bila dapat ilmu. Kita manfaatkan dengan orang lain. So, okay, thank you. Apa yang baik tu datangnya daripada Allah. Mana yang kurang baik Uncle dah salah cakap tu datang dari kelemahan Uncle sendiri. So, Uncle minta maaf. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye-bye.